Okey, Assalamualaikum. So, hari ini kita nak bincang soalan trial untuk Negeri Melaka untuk tahun 2021 untuk kertas 1. Okey, so soalan pertama, ungkapkan 1153.6 darab 10 kuasa 3 dalam bentuk piawai. Bentuk piawai tu apa? Selepas nombor 1, dia ada satu saja nombor dekat depan, kemudian diikuti dengan titik perpuluhan. Tengok kat sini, titik perpuluhan kita berada kat sini. Jadi kita kena gerakkan dia sampai ke depan. So, kita ada 1, 2, 3. Kita gerakkan dia 3 kali. Jadi kita tambah dengan 3. So 3 tambah 3 dapat 6. So jawapan kita ialah A. Tapi kalau confuse, kita jangan bazirkan satu markah kita ada tu. Kita boleh guna mod sampai jumpa SCI nombor 2. Kemudian tanya 0 hingga 9, kita kira berapa digit kita ada. 1, 2, 3, 4, 5. So tekan 5. Alright. So kemudian kita masukkan soalan dia asal. Saya padam balik. Saya nak tengok soalan asalnya. Jadi kita ada 1153.6 EXP 3. EXP tu apa? EXP tu adalah sama dengan darab 10 kuasa. So darab 10 ni kita tak payah tekan, kita tekan saja EXP. Ada setengah kalkulator dekat sini memang dia dah label darab 10. Kalau Casio yang baru tu. Kemudian tekan sama dengan 1.1536 darab 10 kuasa 6. Jadi confirm jawapan kita ialah A. So terus kepada soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah bukan merupakan syarat untuk memohon kad kredit. Berumur 21 tahun ke atas, betul. Hafal nombor PIN. Salah ni. Tapi tengok dulu jawapan yang lain. Berpendapat minimum 24,000 setahun, betul. Perlu mempunyai penyata gaji atau dokumen sokongan. Betul lah. Itu ialah B. Soalan seterusnya, soalan nombor 3. Vanessa menyimpan 4,800 di dalam sebuah bank dengan kadar faedah 3% setahun. Hitung jumlah simpanan Vanessa selepas 3 bulan. Kalau kadar faedah ni lupa, kita tengok pada kulit depan soalan kita ni. Kita ada nombor 7. Faedah mudah. I sama dengan PRT. I parit. Okey, jadi kita telah ada I parit. PRT. Okay, interest sama dengan principal. Ini ialah principalnya 4,800. Darab dengan rate 3.5%. Darab dengan T 3 bulan. Tapi T ni mestilah dalam tahun. So 3 bulan macam mana kita nak tulis? 3 bulan setahun kita ada 12 bulan. So ini ialah dalam bentuk setahun. Dalam tahun lah. Jadi kita kira. Okey, bila kita nak buat pengiraan, pastikan SCI ni kita telah pun hapuskan. So, kita tekan shift, mod, nombor 3, sama dengan. So, dah tak ada lagi SCI dekat atas ni. Jadi, kita masukkan nilai 4,800 tambah dengan 3.5 per dengan 100 darab dengan 3 per dengan 12. So, kita akan dapat jawapannya ialah apa pelik ni? Kejap, ada salah tekan ke? 4,800 tambah. Kat sini salah. Darab. So, darab sepatutnya. So, dapatlah 42. So, itu ialah interest dia. Dia tanya hitung jumlah simpanan. Jadi, asal-asal dia simpan 4,800. Jadi, 4,800 selepas 3 bulan dia dapat interest RM42. Dapatlah RM4,842 ni. C jawapannya. Nombor 4. Antara berikut yang manakah bukan merupakan tujuan percukaian. Sumber pendapatan kerajaan, betul. Alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi, betul. Kawalan jualan barangan perkhidmatan, betul. So jawapannya ialah D. Untuk meningkatkan industri pelancongan. Soalan nombor 5. Antara berikut yang manakah merupakan contoh yang betul bagi perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap tu maksudnya yang tetap setiap bulan yang perlu disettlekan. Dan tak tetap mungkin dia berubah-ubah untuk setiap bulan. Perbelanjaan tetap, kita tengok dulu untuk perbelanjaan tetap utility rumah. Salah, ada bulan banyak, ada bulan sikit. Keperluan anak-anak, ada masa dia nak beli baju sekolah. Ada masa bulan raya kita bagi lebih. Pembelian akan beli berapa pun sama, tak tetap. Pinjaman perubahan, ya setiap bulan kena bayar, wajib bayar. Jadi ianya ialah perbelanjaan tetap. Dan perbelanjaan tetap, perbelanjaan dapur. Betul. So jawapan kita ialah D.
Nombor 6, darjah tu menunjukkan graf jarak masa bagi sebuah kereta dalam masa tempoh 20 saat. Okey, masa pun dalam saat, betul. Hitung laju purata meter per saat kereta dalam tempoh 20 saat. Untuk tajuk ni, pastikan tajuk tu ataupun nilai tu betul ya. Okey, kita sambung semula. Okey, jarak masa. So, kita nak tahu hitung laju purata. So, kita ada segitiga ni. Kita ada 3 adik-beradik iaitu jarak, laju dan juga masa. Okey, jadi kita tengok kat sini mana yang datang dulu, huruf J dulu, L baru M. Jadi kita nak tahu laju, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So, jumlah jarak untuk 20 saat ni, so berapa jarak dia? Sini ke sini kita ada 100 meter. Ke sini, dari sini ke sini kita ada 100 tolak 50 jadi 50 meter. Jumlah jarak 100 tambah dengan 50, so dapat 150 bahagi dengan masa dia 20. Jadi kita ada 150 bahagi dengan 20. So kita akan dapat 7.5 meter per saat. So jawapan kita ialah A. Seterusnya soalan nombor 7. Soalan nombor 7, Raja Adul menunjukkan graf laju masa. Kalau tadi jarak masa, ni laju masa pula. Laju masa bagi sebuah kereta mainan dalam 12 saat. Jika nyah percutan kereta itu ialah 0.5 meter per saat, hitung laju, nilai laju dalam meter per saat. So kita nak tahu laju dekat sini berapa. Kita ada nyah percutan 12. So maksudnya nyah percutan, jumlah laju per dengan masa. Sama dengan nyah percutan lah, 0.5. Maksudnya kita nak tahu V tu berapa laju, kita tak tahu. V per dengan masanya 12 akan dapat 0.5. Tu maksudnya. So jadi V tu ialah 12 darab dengan 0.5. Tapi macam biasa, kalau macam mungkin ada yang masih lemah lagi nak tukar-tukar, jadi kita boleh terus guna kalkulator. Alpha X per dengan 12 sama dengan 0.5. So tekan shift, calculate. So dapatlah 6. V sama dengan 6. Soalan nombor 8. Raja 3 menunjukkan graf satu fungsi kuadratik. Hitung nilai H. So H ni tak tahu berapa. Ini merupakan dia punya paksi simetri dia. Jadi berapa jarak antara titik negatif 8 ke paksi simetri? So sini 8, 3, so 5 jadi 3 lah beza dia. Jadi ke sini pun kita akan dapat 3. Tapi kita tahu kalau ke sebelah kanan dia akan tambah. So negatif 5 tambah dengan 3. So dapatlah negatif 2. So jawapan kita ialah C. 8C. Negatif 2. Nombor 9. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dan Y sama dengan 80 apabila X sama dengan 4. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Y berubah. Jadi Y berudu secara langsung dengan X kuasa 2. So ni jawapan kita. So kalau kita tengok kat sini tak ada pun dalam bentuk ubahan. Maksudnya kita nak tahu dalam bentuk hubungan dia yang ni. Jadi Y ni sama dengan K X kuasa 2. Gantikan simbol berubah ni sama dengan K. So Y dia kata 80 sama dengan K yang kita nak cari dan X ialah 4. 4 kuasa 2. Jadi lagi sekali kita boleh guna kalkulator kita. 80 sama dengan huruf, apa-apa huruf kita ganti dengan X kurungan 4 kuasa 2. So shift calculate. So kita dapat X sama dengan 5. K ni sama dengan 5. Jadi dekat ni K ni kita gantikan dengan nombor 5. Jadi kita dapat Y sama dengan 5X kuasa 2. So jawapan kita ialah B. Okey, soalan seterusnya soalan nombor 10.
Dalam rajah 4, PQ ialah gaya lurus dengan kecerunan negatif 3/4. Okey. So, cari pintasan Y bagi gali lurus PQ. Dia nanya pintasan Y. Dia bagi kecerunan. Jadi kita tengok pada rumus. Rumus yang dibekalkan depan ni. So, kalau kita tengok kat sini, kita cari rumus untuk kecerunan M. Ada dua kat sini. Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1 atau M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Jadi, kita tanya pintasan Y kan? Jadi, kita gunalah rumus ni. So, kita ada M sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Jadi, kita ada dia punya kecerunan negatif 3/4 sama dengan negatif pintasan Y berapa dekat sini. Tak tahu. So, kita tulislah X pun boleh. Per dengan pintasan Y. Pintasan Y dekat sini. Berapa nilai dia? 4. Ni macam biasa ada tanda sama dengan, ada huruf X. Jadi, kita gunalah kalkulator kita. Negatif 3/4 sama dengan negatif X per dengan 4. Shift calculate. So, kita dapatlah 3. So, dapatlah sama dengan 3. Jawapan kita ialah C. Seterusnya, soalan nombor 11. Rajah 5 menunjukkan segitiga ABE. ABE yang besar ialah image. So, saya labelkan yang besar tu ialah image. Bagi segitiga CDE. So, ini ialah objek. Di bawah satu pembesaran berpusat DE. Hitung faktor skala bagi image tersebut. Faktor skala K adalah sama dengan I per dengan O. Kalau terlupa, so kita bukan hafal lah, kita baca ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jumpa I dulu, baru jumpa O kan. So, I per dengan O. Image yang besar. Jadi, yang besar tu A, B, E. So, sini sampai sini ialah image-nya. Maknanya 14 tambah dengan 7 per dengan objeknya dari sini ke sini. 14 tambah dengan 7. So, akan dapat 21 per dengan 14. Ada jawapan 21 per 14? Tak ada. Kita kecilkan. Gunakan kalkulator sahaja. 21 bahagi dengan 14. 1.5 tekan saja ABC. 1/2. Tak ada juga. Tekan shift. Tekan ABC. So, dapat 3/2. So, jawapan kita ialah B. Nombor 12. Rajah 6 menunjukkan sebuah graf fungsi trigonometri. Apakah tempoh bagi fungsi trigo tersebut? Okey, kalau tengok kat sini, kita ada 3 yang kita belajar. Kita sin, cos dan juga tan. Sin, cos dan juga tan. So, ni bukan graf tan. So, antara sin dan juga cos. Ni untuk, ingat je lah. Sin tu kita ingat kalau macam huruf S. Dia start dengan kosong. Kalau cos ni, C, cawan. Macam tu. So, ni graf C lah ni. Kita start pada atas. Sampai complete cawan tu kat mana? Kat sini, complete satu cawan. C. So, dekat sini nilainya berapa? 90. Jawapan dia ialah 90. Rajah 7 menunjukkan sebuah segi 4 EFGH. Antara berikut yang manakah merupakan lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik F dan titik H. F dan juga H. Ada dua titik, tengah-tengah dia yang mana? Tengah-tengah ni yang ni. EG. Garis lurus EG. 14. Antara berikut yang manakah graf mudah? Apa tu graf mudah? Tak ada gelong, tak ada berbilang tepi. Ni gelong. Ini berbilang tepi. Ini pun kita namanya berbilang tepi. Jadi, graf mudah yang ni.
Nombor 15. Antara Raja 8 menunjukkan 3 bentuk A, B dan C dilukis pada satu serta kertas. B ialah image. B ialah image bagi A. So, jadi A ini ialah objek. Di bawah satu gabungan transformasi MN. Tentukan transformasi M dan N dan transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi MN. So, kalau tengok orientasinya adalah sama. Okey, orientasinya adalah sama. Jadi, dia tidak boleh pantulan dan juga putaran. Kalau ada pantulan, putaran, kita buang. Putaran salah, putaran salah. Pantulan pun salah. Dia tak boleh, pantulan tak boleh, putaran pun tak boleh. Jadi apa yang paling betul? So, sajalah kita ada pilihan. Kalau putaran, dia dah berputar. Orientasinya berbeza. Kalau pantulan macam cermin. Jadi salah lah. Jawapan kita ialah C. Nombor 16. Raja 5 menunjukkan, Raja 9 menunjukkan satu gambar Raja van. Diberi bahawa set semester ialah integer, set P ialah gandaan 3. Set P ni gandaan 3 dan set Q ialah nombor genap. Antara rantau 1, 2, 3 dan 4 yang manakah mungkin mengandungi integer 45? Kalau genap maksudnya nombor yang boleh bahagi dengan 2. Jadi dekat Q ni, dekat sini, dekat 1 dan 3 ni takkan ada 45. Tak ada. Kemudian gandaan 3. Adakah 45 ni gandaan 3? Jadi kalau dah hafal sifir dah pernah tahu. Tapi kalau tak hafal sifir, kita tekan je 45 bahagi dengan 3. So dapat 15. Kalau 15 maksudnya gandaan 3 kan? Jadi kalau gandaan 3, betul lah. So, berada di bahagian 2. B. Okey, soalan nombor 17. Permis 1. Jika Y kurang daripada sifar, maka Y adalah nombor negatif. Negatif 2 ialah nombor negatif. Nombor negatif. So, ambil kat belakang tu kan. Nampak tak? Y ni dia akan jadi nombor negatif 2. Jadi dekat sini kita akan tulis negatif 2. Negatif 2 kurang daripada sifar. Negatif 2 kurang daripada sifar. Jadi manakah jawapan dia? Negatif 2 kurang daripada sifar. 18. Raja 10 menunjukkan ketinggian 25 orang murid tingkatan 5 sigma yang diwakili oleh plot batang dan daun. Apakah beza dalam ketinggian antara murid tertinggi dengan murid terendah? Okey, sambung untuk soalan nombor 18. Raja 10 menunjukkan ketinggian 25 orang murid tingkatan 5 sigma yang diwakili oleh plot batang daun. Apakah beza dalam ketinggian antara murid yang tertinggi dan murid yang terendah? Okey, batang daun 14/7 bermaksud 147. So maksudnya kalau 7 kat sini 147. Sini 9 ni maksudnya 149. So kalau tengok kat sini yang paling rendah mana? Yang inilah yang paling rendah. Membawa maksud 147. So paling rendah kita ada 147. Yang paling tinggi ialah 171. 171 tolak dengan 147. So kita ada 171 tolak dengan 147. Akan dapat 24. So jawapan kita ialah C. Nombor 19. Jadual 1 menunjukkan markah matematik bagi 30 orang murid dalam ujian diagnostik 1. Cari min markah. Min tu macam mana? Okey, kita tengok daripada kita punya rumus dekat depan ni. Kita ada rumus dekat depan ni. Min. Mana min? Okey, ni min. Okey, so kita ada jumlah fx bahagi dengan jumlah fx. So bilangan murid ni kita panggil dia sebagai f. X tu mana? X ialah titik tengah. Jadi kita carilah tengah-tengah dia. Tengah-tengahnya ialah antara 1 hingga 20 ni, tengah-tengahnya berapa? So macam mana nak buat? Kita tekan
1 tambah 20 tekan sama dengan 21 bahagi dengan 2. So, dapat 10.5. Yang kedua ni berapa? So, kita ada 21 tambah dengan 40 sama dengan bahagi dengan 2. So, dapat 30.5. 30.5. Kalau tengok pattern kat sini, semua kosong-kosong. Tapi jaraknya 20. So, antara 41 hingga 60, so jawapan dia ialah 50.5. Tengah-tengah sini ialah 70.5 dan sini ialah 90.5. Ataupun boleh cari satu persatu lah. So, kita tahu min ialah jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Fx maksudnya f ni darab dengan x. 3 darab 10.5 dan seterusnya. So, kita tekan saja kalkulator. 3 darab 10.5 tambah 6 darab dengan 30.5 tambah 7 darab 50.5 tambah 10 darab 70.5 tambah 4 darab 90.5. So, kita akan dapat 1635. 1635 bahagi dengan jumlah F. Ini ialah jumlah F. Bagi 30 orang murid. So, bagi dengan 30 lah. So, 1635 bahagi dengan 30 akan dapat 54.5. So, jawapan kita ialah A. Okey, soalan nombor 20. Sehelai bendera dipilih secara rawak daripada sebuah kotak yang mengandungi 7 bendera Selangor. 7 Selangor. 4 bendera negeri Sembilan. 2 bendera Melaka. So, jumlah dalam kotak ni kita ada berapa ni? 7, 8, 9. Kita ada 13 bendera sembunyi dalam kotak tersebut. Cari kebarangkalian bahawa bendera bagi negeri Selangor atau Melaka dipilih. Selangor atau Melaka. Atau ni maksudnya tambah. Selangor kita ada 7. 7 per dengan 13 atau tambah dengan Melaka 2 per dengan 13. So, kita dapat dekat sini 7 tambah 2, so dapatlah 9 per 13. Okey? So, selesai untuk part pertama. Nanti kita akan sambung pada part kedua untuk soalan nombor 21 hingga 40. Terima kasih.